عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga,
sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya من aku telah berlaku zalim. الظالمين Wahai يا Tuhan لطيف yang maha نجنا مما نخاف lindungilah kami dari apa yang يا kami ربي takuti. نجنا من القوم الظالمين. Pengisian yang bermakna di Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Destinasi IKIM Inspirasi Furia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Selamat petang kepada anda. Syukur. Terima kasih kerana terus memilih Radio IKIM sebagai teman destinasi anda. Walau di mana saja anda berada. Di rumah, di pejabat masih lagi bekerja. Alhamdulillah kan hari ini. Dan juga mungkin yang dalam kenderaan sedang mendengarkan Radio IKIM. InsyaAllah kita nak teruskan lagi bicara kita di petang Selasa ini. Ya, insya-Allah kita akan sambung kembali bersama setiap hari Selasa bersama rancangan Islam Agamaku. Iya, kita akan hayati perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk makluman bersama, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga untuk pertanyaan soalan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Okey, petang ini kita nak fokus bicara kita tentang perkara dasar dalam akidah. Ni utama ni Ya. Apa yang perlu kita kuatkan, perhebatkan, mantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincang-bincangkan nanti. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bukan aku
bahuku, ku di sini ada untukmu. Sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan. Bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Berban 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Radio IKIM pada waktu ini bersama Destinasi IKIM masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah, syukur. Kita masih lagi berada di ruangan di Destinasi IKIM. Kita nak teruskan lagi bicara kita, program kita dan juga kuliah kita pada setiap hari Selasa petang. Kita nak dengarkan rancangan Islam Agamaku. Dan untuk itu Mona, kita terus menghubungi dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Dah pun bersedia bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor, kita dapat lagi bertemu Doktor di hari-hari yang kita tengah mengira ni. Allah. Namun apapun jua yang kita sedang hadapi Doktor, kita sama-samalah doakan yang baik-baik. Juga untuk Doktor, katanya dekat rumah kalau tahun 2021 ni Doktor masih lagi kelas dalam talian. Doktor? Ya, sampai habis sem.
sampai habis semester lah. Ya, insya-Allah. Masya-Allah, norma baharu pun nak kata baharu pun tak tahulah kan, dah lama juga rasa macam tu doktor. Tak apa, kita doakanlah moga baik-baik untuk kita semua. InsyaAllah. Dan untuk makluman para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton dan juga boleh share link di situ. Untuk pertanyaan, soalan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, doktor, kita nak sambung lagi dan juga perbincangan kita pada petang ini. Kita nak bawakan berkaitan dengan perkara dasar dalam akidah. Okey, kalau cakap tentang dasar ni doktor, saya terbayang macam mana dekat dalam lautan ni doktor. Tempat yang asas dia, di bawah dia tu Dasar laut. Dasar laut tu doktor. Jadi doktor, macam mana doktor untuk sebagai mukadimah ni? Silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq yang dihormati. Seterusnya sidang pendengar, penonton Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bicara kita pada kali ini berkenaan dengan benda-benda dasar, benda-benda basic dalam perkara akidah. Kalau kita ulang balik minggu sudah kita membincangkan 3 perkara penting ataupun 3 elemen penting dalam Islam. Maksud saya, bila kita sebut Islam ni, kita akan gambarkan, kita akan bayangkan 3 perkara dalam Islam. Iaitu dalam Islam ni dia ada akidah, itu perkara yang pertama, akidah. Perkara yang keduanya ialah syariat, dan perkara yang ketiganya ialah akhlak. Soal-soal akhlak, soal etika. Ini 3 perkara yang membentuk Islam, ya. Dan 3 perkara ini datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki ini adalah Jibril, nyamar jadi lelaki. Lelaki ini bertanya tentang iman tu akidah. Lelaki ini tanya tentang Islam. Islam itu adalah syariat. Dan lelaki ini, Jibril ni bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Jadi 3 perkara ni, akidah, syariah dan akhlak adalah elemen penting dalam Islam. Kalau kita boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim, ya, saya nak bawakan satu ayat yang ada 3 perkara ni. Ada perkara akidah, ada perkara syariat, ada perkara akhlak. 3 perkara ini disebut di dalam surah yang ringkas di dalam Al-Quranul Karim. Ramai yang kita hafal ya. Kalau habis majlis pun kita baca surah ni, iaitu suratul Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Allah bersumpah dengan masa, menggambarkan masa tu sangat-sangat penting. Jadi apa isunya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Manusia rugi, ya, sentiasa rugi. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi iman ni akidah. Iman ni akidah. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Akidahnya, akidah Islam. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, orang yang melakukan amal soleh, melakukan syariat Allah, melakukan Islam, rukun Islam itu. Ini syariat. Amilus solihat itu adalah syariat. Dan ayat seterusnya kata Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dan orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi berpesan dengan pesan ini adalah akhlak yang baik. Jadi dalam suratul Asri ini ada 3 elemen Islam, iaitulah akidah, disebut dalam alladzina amanu, orang yang beriman.
Elemen yang kedua syariat, iaitu wa'amilus solihat. Bahasa Al-Qurannya wa'amilus solihat, melakukan amal soleh. Dan elemen yang ketiga akhlak, digambarkan dalam suratul Asri ini, watawasaw, orang yang berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran dan sebagainya, ya. Baik, jadi itu jelas kepada kita bahawa kita nak faham Islam, akidah, syariat dan akhlak. Cuma pada kali ini saya nak fokuskan soal akhlak, soal akidah ini, iaitu dalam akidah ini dia bermaksud keimanan kita, i'tiqad kita, dan dalam akidah ini, ya, dia benda yang kita nak i'tiqadkan ni, ya, benda dalam hati kita, dalam pemikiran kita, apa yang kita nak fikir, nak pegang sungguh-sungguh dalam hati ini, i'tiqad kita ini, dia dalam Islam ni, akidah Islam, dia ada perkara dasar, ya, perkara basic, perkara fundamental, ya, perkara yang jadi tiang, jadi tonggak kepada akidah, ya, tonggak kepada akidah, tiang akidah, fundamental dalam akidah, basic dalam akidah. Ini perkara yang perlu kita bagi perhatian, perkara yang nak menentukan keimanan kita ataupun tidak. Ya, kita ni iman sah ataupun tidak. Ini dikatakan sebagai, dalam istilah bahasa saya, tajuk kita ini perkara dasar dalam akidah. Ya, kita nak pegang sungguh-sungguh. Manakala satu laginya ialah perkara cabang dalam akidah. Perkara cabang dalam akidah. Dia akidah juga, mana i'tiqad juga. Kita nak i'tiqad apa ni? Tapi i'tiqad ni cabang je. Benda yang kita nak i'tiqad tu cabang. Benda tu tidaklah menentukan kita ni iman ataupun tidak. Tidaklah menentukan iman kita ni bertambah tinggi, bertambah kuat ataupun bertambah kurang. Kerana apa? Kerana dia cebisan-cebisan. Dia hujung-hujung. Dia hanya cabang-cabang. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita furu'ul aqidah. Cabang-cabang dalam akidah. Jadi yang cabang-cabang inilah yang kadang-kadang pening kepala ni. Kita mengaji kat masjid, mengaji kat surau, ya. Kadang-kadang benda ni yang diperdebatkan ni pening kepala, ya. Jadi itu cabang. Jadi sekarang kita nak faham bahawa Islam ni akidahnya itu, ya, akidahnya itu dia ada dua usul dasarnya dan dia ada cabang-cabangnya. Baik, contoh, ya. Contoh supaya kita jelas masalah dasar dalam akidah ini. Asas yang pertamanya bab ketuhanan, iaitulah kita meyakini, ya, i'tiqad yang jazam, yang putus, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan, bahawa tiada Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar akidah. La ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, bila mana orang nak masuk Islam, ya, orang zaman Nabi, sahabat Nabi, bila mana mereka nak masuk Islam, Nabi ajar kalimah syahadah. Antara kalimah syahadah ini ialah asyhadu an la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, ya. Nabi nak pasakkan tu, ya. Yang lain tu, Tuhan yang lain tu yang disembah itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu manusia angkat sebagai Tuhan, manusia puja sebagai Tuhan. Tidak semua tu. Ini dasar akidah kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditekankan juga dalam dasar akidah ini ialah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Cara mudah aja, ya, cara ijmalnya, ya, bahawa segala sifat yang baik, yang sempurna itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah taala itu nama-nama yang baik, nama-nama yang elok, nama-nama yang indah. Jadi nama yang baik, nama yang indah menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita i'tiqadkan, bila kita kata i'tiqad tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah,
Maknanya Allah tu, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah tu basir, maha melihat. Maha melihat. Sebab tu kita tambah bahasa maha melihat. Bukan melihat saja, basir. Basir. Kalau mengaji bahasa Arab, dia nak ala wazni fa'il atau wazan fa'il. Basir, maha melihat. Sami' maha mendengar. Maha pendengar, maha mendengar. Tak apalah itu istilah tu, itu furuknya tu. Ulama bincang juga tu. Maha mendengar ke maha pendengar. Ada dalam kitab Padu'i dan sebagainya itu. Tapi itu furu'ul aqidah, cabang je tu. Tak payah duk pening kepala sangat. Ya. Jadi maha mendengar pun boleh, maha pendengar pun boleh. Yang penting Allah itu mendengar. Sami'. Allah tu maha melihat, maha pelihat. Basir, Allah melihat. Maha melihat segala-galanya, mendengar segala-galanya. Ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, hujung-hujung ayat tu kita akan jumpa banyak innallaha sami'un basir, wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha Sami', mendengar sebagainya. Jadi ini contoh dasar dalam akidah. Kalau bab ketuhanan tu, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah bersifat sempurna. Jadi kalau orang tu datang, dia i'tiqad benar tu pun, kira elok dah tu, cantik dah. Kira elok, kira cantik dah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kira elok, kira cantik tu, hati, jiwa, iman tu akan ketetapan tu dah cantik dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa doktor? Ada sahabat-sahabat rakan-rakan mualaf kita yang juga melafazkan syahadah. Itulah kalimah yang disebutnya juga kan. Jadi kita sama-sama memberikan kefahaman dalam setiap patah-patah perkataan tersebut. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله 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 بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله
برحمته تتم الصالحات. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia UPM, dan kita nak sambung lagi untuk tajuk kita petang ini berkaitan dengan perkara dasar dalam akidah. Dan untuk sambungan ini silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dua contoh perkara dasar, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah ini adalah Tuhan yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Selain daripada itu, antara perkara dasar dalam akidah ialah Muhammadur Rasulullah. Kita beriktikad bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, ya, Muhammad adalah Rasulullah. Kerana Allah menyatakan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada seseorang daripada kamu. Itu bukan dasar, ya. Walaupun Nabi ada anak, ya, tapi itu bukan dasar dalam akidah. Maksud saya, kalau tanya anak Nabi ada berapa orang? 7 ke 6 ke? Tak ingat. Ya. Cuba sebut. Ya, tak ingat. Ya. Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Abdullah. Tak ingat nama. Oh, tak berimanlah kamu ni. Pasal tak tahu nama anak Nabi. Tidak. Yang tu bukan perkara dasar dalam akidah. Tapi adalah dibicarakan dalam buku akidah, kitab akidah. Anak Nabi 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Ada. Tapi dia, kalau kita tak tahu pun tak apa, ya, kalau kita tak tahu pun anak Nabi berapa orang pun, akidah kita tak rosak. Kerana yang dasarnya nak mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah. Ini yang Allah Ta'ala sebut, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa kepada seseorang daripada kamu, ya, anak angkat ke apa, Nabi ada anak angkat, bukan. Itu yang bukan penting, tu tak penting mana pun. Tapi yang kamu nak i'tiqadnya, dasar akidahnya, walakin Rasulullah. Tapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad itu adalah penutup para Nabi. Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Itu dasar dalam akidah, ya. Kita nak i'tiqad benda tu. Jadi sebab itu pasal kerasulan, kenabian, maka diucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka masuk Islam, balik gitu je lah. Habis tu, ya, pegang yang tu je, cukup dah tu, akidah dah tu, ya, akidah dah. Kamu mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, ya. Kamu mengaku aku ni, yakni Muhammad radhiyallahu Rasulullah, ya. Dah beriman, baliklah, balik. Mana kalau masa tu tak ada perintah semayang apa dah, tak apa dah. Iman tu dah okey dah tu. Dah sah dah. Pegang yang tu je. Qur rabbi Allah summa istaqim. Katakanlah. Nabi pesan dalam hadis, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Allah adalah Tuhanku. Summa istaqim. Kemudian istiqamah. Istiqamah dalam i'tiqad, dalam pegangan bahawa Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara dasar. Sebab itu orang Nasrani, orang Yahudi, mereka tidak berpegang kepada dasar akidah Muhammad Rasulullah. Ya, orang Yahudi tidak percaya Muhammad Rasulullah, maka mereka kafir. Mereka kafir. Ya, orang Nasrani mereka tidak beriman Muhammad Rasulullah, mereka kafir. Walaupun dalam kita kata keyakinan Yahudi dan Nasrani itu ada Allah Ta'ala, ya, walaupun dalam keyakinan Yahudi Nasrani itu ada Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala sebut wa qalatil yahudu Uzair bin Allah,
Yahudi kata Uzair anak Allah. Jadi perkataan Allah tu ada. Allah sebut dalam Quran, Yahudi beriktikad bahawa Uzair anak Allah. Begitu juga Nasrani. Allah sebut dalam Quran bahawa Nasrani berkata Isa al-Masih itu ibnullah, anak Allah Ta'ala. Maknanya Allah tu ada. Dalam kerangka Yahudi, dalam kerangka Nasrani, Allah itu ada. Tetapi mereka tidak beriktikad satu lagi dasar dalam akidah, Muhammad Rasulullah. Maka iman mereka rosak. Ya? Ini nak menentukan iman, ya. Begitu juga soal yang seterusnya, soal kiamat, ya. Beriman kepada perkara ghaib, ya. Beriman secara mujmal, secara ringkas bahawa kiamat itu benar, al-qiyamatu haqqun, kiamat itu benar, al-jannatu haqqun, syurga itu benar, al-naru haqqun, neraka itu benar. Ya, ada disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ini secara ringkas, ya, dasar dalam akidah kita beriktikad tiada Tuhan melainkan Allah. Kita beriktikad Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Kita beriktikad Muhammad adalah Rasulullah. Kita beriktikad bahawa Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kita beriman kepada hari kiamat. Inilah antara asas yang penting. Yang lain tu tak apa lagi, biar dulu. Bukan makna yang lain pun tak penting, penting juga, tapi yang ni dasar tu dulu, ya, dasar tu dulu. Jadi kalau kita kiamat, orang tanya syurga neraka dah ada ke belum? Wallahu a'lam, tak tahu. Yang tu tak apa, biar dulu. Jadi yang penting i'tiqad syurga neraka tu benar, kerana dia termasuk dalam perkara ghaib, perkara kiamat, ya, beriman dengan perkara hari akhirat, ya. Baik, ini perkara dasar dalam akidah. Lawan dia wabididdi tu'raful asya'. Dengan lawan dia kita akan tahu sesuatu perkara tu, ya. Jadi kita nak lebih pasti tentang perkara dasar dalam akidah ini. Jadi saya nak sebutkan pula sedikit sebanyak beberapa contoh yang dikategorikan sebagai perkara cabang dalam akidah. Perkara cabang dalam akidah, ya tuan-tuan, ini cabang ni. Ini cabang. Ini ulama banyak beza ni. Banyak beza ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, antara Mu'tazilah, saya sebutnya sebagai contoh, ya, Mu'tazilah, antara Jahmiyah, antara Syiah, antara Asy'ariyah, antara Maturidiyah, antara aliran Ahlul Hadis dan sebagainya. Banyak perbezaan di kalangan ijtihad para ulama. Nah, ini maknanya perbezaan ini, walaupun kita adalah pandangan kita, ya, ada pandangan kita, kita pilihlah sesuatu pandangan itu, tetapi dia bukan termasuk dalam dasar akidah. Maksudnya, kalau orang tu tak i'tiqad macam kita pegang, tidaklah iman dia jadi kafir. Kenapa? Kerana perkara yang saya nak sebutkan beberapa contoh ini adalah dalam furu'ul aqidah, cabang akidah. Misalnya ada isu dulu, isu ulama-ulama disebut sebagai mihnatu khalqil Quran. Mihnatu khalqil Quran. Kalau kita baca dalam sejarah abad kedua zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada ujian penciptaan Al-Quran. Quran ni makhluk ataupun tidak. Itu isu dia, nak i'tiqad apa ni? Quran ni makhluk ataupun tidak? Quran yang kita baca itulah. Quran ni makhluk ataupun bukan makhluk. Itu ada satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam yang dikenali sebagai mihnatu khalqil Quran. Tuan-tuan, ya, kita tak perlu tahu benda ni makhluk ke, ya, pasal dia bukan benda dasar. Dia bukan benda dasar dalam akidah. Maksudnya Nabi SAW tak ajar pun kamu nak i'tiqad Quran ni makhluk ke bukan makhluk. Tak ada satu hadis yang sahih, tak ada satu hadis yang hasan, tak ada satu hadis yang dhaif yang kita boleh pegang bahawa Quran ni makhluk ataupun tidak makhluk. Jadi bincang. Ada ulama zaman tu kata Quran ni makhluk, ya, ada ulama kata macam tu. Imam Ahmad tegas bahawa Quran ni bukan makhluk. Begitu yang ulama-ulama yang lain, tapi oleh kerana tekanan ketika itu ada ulama yang longgar sikit. Misalnya Imam Yahya bin Ma'in dikatakan tekanan yang kuat, dia pun
surrender jugalah akhirnya ya. Ada diceritakan ya. Tapi adakah rosak iman ulama-ulama yang menyatakan Quran ni makhluk? Ini contoh ya perkara yang tidak dasar dalam akidah ya, tidak dasar dalam akidah. Kerana Al-Quran sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran dituwahyukan bukan kita nak fikir, bukan kita nak bagi perhatian tengok Quran ni makhluk ke tak makhluk, bukan itu tugas kita. Bukan itu fungsi Quran diwahyukan. Al-Quran diwahyukan supaya kita baca, kita tadabbur, kita jadikan Quran sebagai panduan kita. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dzalika itulah kitab yang tidak ada keraguan. Quran tu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Quran tu sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai pedoman kepada orang yang bertakwa. Itu fungsi Quran. Bukan Quran diwahyukan kita nak bertekak Quran ni makhluk ke tak makhluk. Jadi itu satu contoh yang saya nak sebutkan ya. Begitu juga contoh yang lain ya, kadang-kadang orang suka bangkitkan ibu bapa Nabi ni ahli syurga ke ahli neraka ke ya, bangkitkan soal yang sebegitu. Ada orang saya jumpa, dia tanya, saya jumpa dengan seorang ustaz kan, cerita bila sembang dengan ustaz ni, datang seorang lelaki muda lah, dalam 25 umur lebih kurang begitulah. Dia berhenti, dia bagi salam, dia tanya ustaz A ni, saya nak tanya satu soalan, bapa Nabi ahli syurga ke ahli neraka? Ustaz A ni semangat cerita, kata bapa Nabi tu ahli neraka. Saya Allah dalam hati tepuk dada, ya Allah kan. Maksud saya, kenapalah isu bapa Nabi dalam neraka ni diberi perhatian. Saya benda yang tak penting pun ya. Ada ulama kata berpegang kepada zahir hadis, tapi ramai ulama kata bapa Nabi ahli syurga selamat. Tapi yang pentingnya bukan bapa Nabi ahli syurga ke ahli neraka, yang pentingnya kita ni ahli syurga ke ahli syurga. Ya, apilah bapa orang ni kan, kita kira kita sudahlah kan. Jadi kadang-kadang setengah pemikiran umat Islam ini dia bagi benda furuk, benda cabang ni dia jadikan itu sebagai dasar dalam akidah. Awak kena i'tiqad bapa Nabi ahli neraka baru iman kamu sah. Allahu akbar. Ini sudah salah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, persepsi itu dan juga apa yang kita sedang mencari kefahaman dan juga ilmu itu kenalah tepat dan juga sahih dan juga benar. Masya-Allah. Baik, kita nak bincang lagi dengan tajuk ini, perkara dasar dalam akidah, dan kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran ini, dan kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan di talian WhatsApp konti kita 01129004 004 dan juga di Facebook Live boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Ya, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Ya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan doktor, kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 01129004 Ada sahabat kita bertanya, doktor, bagaimana kalau ada sahabat mu'alaf ataupun rakannya ni, dia kata bila nak solat tu dia masih lagi teringat ataupun terikut-ikut dalam hatinya, i'tiqadnya tu seperti agamanya yang sebelum ini. Jadi bagaimana doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Soalan seorang mu'alaf ya. Seorang mu'alaf dia teringat kepada sembahan-sembahan yang lama ya.
prinsip-prinsip agama yang terdahulu. Bila dia semayang tu dia hamparkan sejadah, nampak atas sejadah tu bentuk Kaabah, gambar Kaabah. Dia pun imaginekan Kaabah tu sembahan patung dia, ya. Kalau dia Buddha, dia bayangkan Tuhan patung Buddha dan sebagainya. Maka lintasan-lintasan ini adalah lintasan yang apa kita katakan tidak merosakkan iman kita. Tidak merosakkan iman kita. Lintasan dalam hati, lintasan dalam pemikiran kita. Bila nak semayang tu nampak patung sembahan, ya, Dewa Murugan ke apa ke, ya. Itu tidak merosakkan. Pasal lintasan ni kita tak dapat elakkan, ya, tak dapat elakkan. Yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithun nafsi. Istilahnya lebih kurang gitulah, ya, hadis. Perkataan jiwa kita ni lintasan tu itu tidak dikira sebagai satu dosa, tidak dikira sebagai satu kesalahan, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Maknanya dengan kita belajar lagi ilmu, ya, kita bayang begini, kalau kita kata Tuhan ni, kita bayang, ya, saudara muallaf kita mungkin dia bayangkan kalau dulu Tuhan aku nampak gambar patung dia ada 8 tangan. Ada 8 tangan, ada muka dia, muka Tuhan patung aku ni ada muka gajah, ada muka rimau dan sebagainya. Dia pun bila sembahyang Allahu Akbar, bila Allah tu terbayang, Allah ni rupa macam mana? Allah ni rupa gajah kot, Allah ni rupa, dia terbayang Allah, ya. Terbayang begitu. Ini lintasan ni ya kita buanglah, kita kikirlah. Kita kikir. Kerana apa? Kerana dasar akidah dia tidak ada sesuatu pun seumpama dengan Allah. Tidak ada sesuatu seumpama dengan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun seumpama dengan Allah. Kita tak boleh gambarkan, kita tak boleh bayangkan Allah Taala bentuk macam mana, kita tak boleh khayalkan bentuk Allah Taala. Cuma manusia ni dia nak khayalkanlah, sebab yalah senang bila khayal nampak Tuhan seketui depan tu seronok, oh ada Tuhan kan. Dia berpindah daripada penyembahan Tuhan selain Allah kepada tauhid. Kesan tu mungkin ada, pengaruh tu mungkin ada. Maka insya-Allah dengan ilmu, dengan dia belajar akidah, ya, dengan dia perkuatkan iman, insya-Allah benda tu akan terbuang sikit demi sedikit. Wallahu alam. Alhamdulillah, itu dia dan juga caranya bagaimana kita perlu letakkan hati kita ni di tempat yang betul. Okey. Dan berikutnya satu lagi soalan doktor di Facebook live kita. Ada sahabat kita bernama Sarbiah Abu Bakar. Itu nama Facebooknya dan beliau ada bertanya, doktor, sekiranya ada sahabat-sahabat kita yang ingin kembali kepada agama fitrah, apakah tindakan yang patut kita lakukan sebagai kita ni sebagai jiran katanya. Macam mana doktor? Baik, alhamdulillah, ya. Bila kita ada kenalan kita yang nak kembali kepada agama fitrah, nak masuk Islam, kita kena cepat-cepat, ya. Jangan lambat-lambat, jangan bertangguh. Okay. Sebab apa kita kena cepat? Sebab kita nak keluarkan dia daripada kekafiran kepada iman. Kita nak keluarkan dia daripada kekafiran kepada iman. Jangan tangguh, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu kata ni zaman PKP ni darurat ni tak boleh masuk Islam lagi ni, kena tunggu habis PKP 26 bulan. Jangan kan. Dia nak masuk Islam terus kena cepat, ya. Satu, kena cepat. Yang keduanya, kita tanya dulu. Kita tanya dia bagi yakin. Kita nak bagi dia yakin dulu. Betulkah kamu nak masuk Islam? Kamu percaya ke Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan yang sebenar? Kamu percaya ke Muhammad Rasulullah? Bila dia jawab, ya, aku yakin sekarang ni Allah adalah Tuhan yang sebenar. Aku yakin, aku beriman Muhammad Rasulullah. Kita ajak dia mengucaplah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut maknalah. Asyhadu an la itu mungkin orang tahu ya pelak pelak lama dia bahasa dia tak boleh asyhadu kan. Jangan kita duk sebut panjang asyhadu an la ilaha illallah terus. Sebut satu tu asyhadu an la ilaha. Kita ajak. Lepas tu dia sebut tak apa betul pun tak apalah, ya. Yang penting makna tu dia faham, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan. Jadi tindakan kita cepat,
Ya, kita tak perlu tunggu rasmi lagi. Rasmi itu kemudian kita Islamkan dulu. Kalau dia mati pun dia mati beriman. Itu kita nak mati dalam keadaan iman, keluarkan daripada kafir. Lepas tu kalau dia masuk malam ni, pagi esok kita bawa lah dia pergi pejabat agama, kita bagi tahu masuk Islam, nak daftarkan. Kalau dia ready, kalau dia sedia, saya nak daftarkan masuk Islam. Kalau dia tak bersedia, tak apalah. Maknanya kita jiran-jiran ni tahu dah, kawan kita ni, jiran kita ni dah masuk Islam. Cukup dah, mari. Itu kita ajak dia bagi elok pahaman dia dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, itu dia kita ni pun sama-sama lah terus membantu dapat pahala kita ni doktor kan. Baik, satu lagi soalan doktor yang bertanya, doktor, bolehkah kita menunaikan hajat jiran yang bukan Islam ini untuk mengadakan seperti majlis doa ke di kediaman mereka atas permintaan jiran tersebut, doktor? Baik, soalan dia, jiran kita bukan Islam, ya, dia minta kita doa. Bos kita, tempat kita kerja, dia minta kita berdoa. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Okey. Yang bolehnya kita berdoa kepada Allah. Katalah jiran baru masuk rumah, anak dia nak pergi masuk rumah ke, ataupun anak dia nak pergi mengaji luar negara dan sebagainya. Dia minta kita datang doa. Kita doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan anak jiran aku ni yang nak pergi luar negara. Kita berdoa kepada Allah. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Sebab berdoa kepada Allah, walaupun untuk kebaikan non-Muslim, tidak ada masalah. Kita doa dia selamat dan sebagainya. Tapi doa kepada Allah. Tapi kalau kita datang doa, Cong nak doa kat mana ni? Dia kata tu tempat sembahyang tu, doa kat situ. Kita pun ambil lah colok 3 batang tu, selamatkan. Itu tak boleh, haram, syirik. Jadi kafir. Sebab kita berdoa kepada selain daripada Allah. Jadi syaratnya hanya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau dia jumpa, Ustaz, tolong doakan saya bagi sihat, kita pun, ya Allah, bagilah jiran aku ni sihat. Itu tidak ada masalah. Hukumnya harus. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kita dah tahu serba sedikit bagaimana tata caranya supaya kita menjaga iman kita. Baik doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit doktor sebagai kesimpulan dalam tajuk ini. Silakan. Baik, kesimpulan kita, Islam ada 3 elemen. Buat gambaran dia adalah 3 elemen: akidah, syariat dan akhlak. Dan dalam akidah itu bicara kita tekankan kepada perkara dasar dalam akidah. Perkara dasar dalam akidah misalnya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, beriman kepada hari akhirat. Adapun cabang-cabang tu kita biarkan dulu. Apatah lagi kalau mu'allaf baru masuk Islam, jangan sesakkan pemikiran mereka benda-benda khilaf, benda-benda cabang dalam akidah ni. Kita bagi faham soal dasar dalam akidah, cabang tu kita biarkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Amin, amin, insya-Allah. Semoga cabang-cabang kita itu juga akan melengkapkan kehidupan kita ini sebagai Muslim yang saleh, yang salehah, insya-Allah. Baik doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan doktor. Terima kasih banyak-banyak atas bicara kita doktor pada petang ini. Insya-Allah kita doakan yang terbaik juga untuk doktor. Jaga diri baik-baik doktor dalam keadaan PKPP ni. Insya-Allah. Baik-baik, insya-Allah. Insya-Allah. Jumpa lagi doktor di hari dan juga waktu yang sama untuk rancangan Islam Agamaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan juga kalau ada soalan pertanyaan boleh terus hantarkan di talian WhatsApp konti kita dan juga di Facebook Live IKIM FM. Jangan lupa boleh tonton semula rancangan Islam Agamaku untuk kita buat ulang kaji. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Lembah Kelang 91.5 FM. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia